Cermin. Itu asal. Awkward nanti dengan Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama saya Ustaz. Macam tu boleh tak? macam orang DJ lah. Itu makan pizza tu, Afiq. Tu ada kita orang tinggalkan tu. Sama saya Ustaz Sadiq, Mufti Island, Mufti Dublin. Mufti Dublin dia ke? Lawan untuk kawasan Dublin ni. Boleh tak? Nak tengok YouTube lah, tengok muka aku sendiri. Macam aku ambil gambar. Sama saya Ustaz Sadiq, Mufti Island. Tengok ni. Tengok diri sendiri tu. Apa? Tengok diri tengah screen tu kan. Macam tu. Macam bodoh. Aduh. Apa poster ni? Simple je. Okey, boleh lah, boleh. Janganlah, aku baru belajar ni. Nanti aku cuba improve lah. Okey, gambar je. Ada tulisan. Ada tulisan. Penat dah aku tulis tulisan dia. Betul lah. Saya tak tahu macam nak buat poster tadi. Oh, Sadiq yang promote kan. Jom. Dik, macam mana Dik? Boleh share kat ni tak? Apa? Grup KID lah. Wah, macam ni. Macam mana ni Dik? Share Kalau je. kata boleh, aku on je Dik. Kalau kata tak boleh pun aku tak adalah cakap. Share je, diorang bukan tengok pun. Oh, dah tengok nanti Dik. Kasih pula Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Macam tu lah aku punya ni nanti. Tapi semua benda ni orang akan tengok nanti yang dia buka YouTube. Dia hilang. Oh, yalah. Tapi Dia hilang kan? bila dah share kat YouTube nanti. Bila save tak tengok. Nanti aku cut lah. Oh ni dah start podcast lah? Dah. Tekan lagu dah lah kan ni? Lawan aku. Tekan. Kalau suruh email. Boleh Dik aku share Dik Siapa tu? Assalamualaikum. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke sesi Bual Bicara bersama saya. Bila nak start ni? 10 minit. Okey, kita tunggu lagi 10 minit kawan-kawan InsyaAllah. Sampai. Aduh, mampus aku. Jom. Tuhan, Assalamualaikum. Aduh. Alamak, nervous lah Mama Usro tengok ni. Tak tengok. Aduh. Aduh. Tahu gelak. Gelak je. Jangan gelak. Jadi. Comel. Ni. Ya saya. Kenapa Ada apa-apa soalan ke? Ada apa soalan boleh turun mesej saya ayat kat ceramah. Ada lah Dik, aku suka lah. Hotline. Apa online? Aduh. Nombor di bawah. Gila gino di bawah lah. Aduh. Klik atas. Oh.
Dengar. Yang aku punya phone memang ada hangout punya tu. Tolong. 9 minit. 10 minit? 9 minit. Jangan Lama namanya apa? 4 minit. Okay. 4 minit lagi Boleh ke kawan-kawan? Okay. Okey. Fitri macam mana Fitri? Fitri pergi makan lah tu. Habis. Korang dah berapa lama kat situ dah? Fairuz dengan Amir. Fairuz dengan Amir dah berapa lama dah? Dari tadi je. Boleh? Ni muak kan diorang? Muat tu. Belakang sikit lah. Ready Boleh. InsyaAllah. Sama. Aduh. Support lah. Aku buka laptop. Report lah sikit-sikit. Dik. Dia saya. Apa tadi? Ada orang suruh dibuka oleh. Janganlah dulu. Aku nervous lah macam ni. Aiman, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia tak jawab salah. Aku tunggu tadi. Baju sama dengan minggu lepas. Dia kena meet pada orang. Apa yang sama dengan minggu lepas? Tak baju. Mana ada sama? Aiman. Aiman, kau tak pakai baju, Man? Aduh. Aduh, Ai. Allah, dia cakap lambat lah. Siapa? Fairuz kan tu. Yang mana? Yang tu yang mana? Macam mana nak tengok? Mana? Apa yang sama dengan minggu lepas? So mute orang. Bagi tahu nanti direset ni kita. Dia tak boleh lah. Saya sama penat. Kau mute. Apa ni? Kau nak mute. Ni mute semua. Okey, kita tunggu lagi 1 minit kawan insyaAllah Minggu lepas kau mute semua? Mana? Macam mana nak tengok? Jelas semua Start kau mute. Kalau tak, dia start. Dekat akhir session, baru kita ada ni. Aku ni, Mana? kau akan kira masa. Dia tunjuk. Minit lah, 6 minit dah. 6 minit kita habis, aku beritahu habis. Lanjutkan lagi. 6 minit nanti. Sabar semua sabar Kita tunggu lagi 1 minit kawan insyaAllah Aku jaga. Selesai ni aku jaga tadi kerana aku akan mute semua orang. Oh, kau boleh mute kan? Kau boleh mute kan semua? Aku mute semua orang. Dia bunyi aku mute. Jadi kira aku jaga. Kalau bunyi aku mute. Bunyi. Malaysia, Brunei. Jangan terus cakap lah Abang okey tak? Mute. Abang okey tak? Ya, asal aku tak boleh join. Ha? Kau pakai phone ke apa? Okey dah. Aku rasa boleh. Boleh. Okay, kita mulai lah Semua mute. Semua ya? Oh. Belum ni abang Aku mute. Lagi? Okay. Fairuz Zakaria minta you. Undek lah Fairuz. Ui. Macam tu lah. Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mamu asal kau mute. Sadik. Okey. Ani. Aku tak tahu macam mana ni.
Mantap. Sorry. Aku dekat mak. Itu macam Firdaus. Bukan Siapa? Tak mute ni. Tak tak, kau dah okey dah. Kau dah okey. Jack, kau mute lagi ya. Ini Firdaus join lah. Test. Ya. Test. Asal tak clear. Okey guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kita akan mulakan. Jadi minta semua orang tolong mute Okey. Sikit aku dengar. Kau tak dengar lah. Kau pun mute sekali lah. Cuba kau unmute. Tak dengar sangat. Okey, bismillah. Okey, dah. Okey. Okey. Kita mula lagi sekarang. Okay, macam ni. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala syafi'i anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para jemaah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Jadi hari ini saya mengenalkan diri lah. Orang kata tak kenal maka tak aruf, macam tu kan. Jadi saya Wan Muhammad Sadiq bin Syukur. Jawatan sekarang Mufti Dublin, Mufti besar di Dublin. Jadi hari ini sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan sifat cintanya terhadap Rasulullah. Nama Abu Ayyub Al-Ansari. Saya Khalid bin Zaid bin Khulaib dari Bani Najjar. Jadi di sini ada sedikit kisah yang mungkin kita selalu dengar, mungkin ada yang tak selalu dengar, tapi tak selalu dengar jangan risau, kita boleh ceritakan sekarang. Jadi kisah yang utama yang selalu kita dengar pasal Abu Ayyub Al-Ansari adalah berkisahkan kisah semasa hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Jadi di sini kita mulakan cerita kita pada 1 Muharram boleh tak? 1 Muharram 1 Hijrah. Jadi Nabi pun menerima wahyu daripada Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah. Jadi setibanya kita pun tahu ada Nabi Muhammad berhenti seketika di Quba dan mendirikan masjid, kemudian meneruskan perjalanan ke Madinah. Semasa tibanya di Madinah, semua rakyat Madinah sudah berpusu-pusu, tu kataan yang kita cari tu. Berpusu-pusu memenuhi perjalanan ataupun laluan yang Nabi Muhammad SAW ingin lalu bersama untanya dan juga rombongannya. Kali ni memang macam hangatlah dia punya sambutan. Semua rakyat Madinah turun nak menyambut kekasih Allah ni. Betapa besar ni Nabi Muhammad SAW di situ. Okay, laju sikit. Sorry. Jadi kat situ unta tu bila sampai di kota Madinah dikepung oleh rakyat Madinah. Semua berebut-rebut untuk mengofferkan rumah mereka kepada Nabi Muhammad SAW untuk tinggal sepanjang tempoh hijrah beliau tu, hijrah baginda. Jadi bila seorang tanya, Nabi Muhammad jawab macam ni je. Dia jawab, kita biarkan unta ni berjalan, dia akan berhenti sendiri bila di tempat yang telah ditetapkan. Jadi semua pun tunggulah jalan. Dia duduk, mula sampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari, dia duduk. Unta tu duduk. Ni Abu Ayyub Al-Ansari dah. Wah, ni rumah aku ni, confirm ni kan. Tapi kemudian dia bangun balik. Aduh, down. Unta tu jalan ke depan dan patah balik, duduk di tempat yang sama. Jadi ini macam Abu Ayyub Al-Ansari ni confirm rumah aku. So dia keluar, dia sambut Nabi Muhammad SAW dengan sopan santunnya, dengan rasa hormatnya terhadap Nabi Muhammad. Jadi offer masuk dalam. Rumah dia ada 2 tingkat. Jadi Abu Ayyub ni offer lah tingkat atas, biar dia dengan isteri dia tidur kat bawah. Tapi Nabi Muhammad kata, tak payah. Kau dengan isteri kau duduk tingkat atas, biar aku duduk tingkat bawah. Sebab kau tu ada isteri, aku datang seorang. Nanti ramai pula orang nak jumpa aku, biar aku duduk kat bawah, senang. Kata. Tu
dia macam serba salah lah. Takkan ada nak duduk atas Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah, duduk kat bawah. Maksudnya dia berdiri di atas Nabi Muhammad. Dia berjalan semua di atas Nabi Muhammad. Dia rasa serba salah lah. Jadi bila kat atas tu pun dia dah rasa serba salah, dia cuba elakkan perjalanan dia supaya tak melintasi Nabi Muhammad yang berada di bawah. Betapa dia nak mengagungkan ataupun rasa cinta dia terhadap, rasa hormat dia terhadap Nabi Muhammad SAW. Jadi lepas tu esoknya dia cerita dekat Nabi Muhammad, cakap aku ni kat atas ni tak boleh aku jalan pun aku takut aku nak lintas kau kan. Nabi Muhammad cakap, Nabi jawab cakap apa? Alamak, aku dah lupa ni. Sabar tak apa, kita lupakan. Ada kisah seterusnya. Kisah seterusnya sama juga sebab rasa hormat Abu Ayyub Al-Ansari terhadap Nabi Muhammad SAW. Pada satu ketika tu yang saya dengar kat sini labu air. Tapi saya dengar daripada ceramah Ustaz Abdullah Khairi, dia kata cawan dia. Semasa kat atas tu tengah tidur, cawan berisi air tumpah. Jadi kat orang dulu rumah bukannya duduk simen, bukannya macam rumah kita ada konkrit semua, bukan macam mobil ni. Diorang dulu pakai mostlynya pelepah tamar. Jadi bila pelepah tamar ni bila jatuh, dia akan melalui pelepah tu dan air tu akan jatuh ke bawah. Jadi apa perasaan Abu Ayyub Al-Ansari ni bila tahu air dia tumpah? Dia takut air tu akan jatuh kena Nabi Muhammad dan kacau Nabi Muhammad tidur. Jadi dia terus cepat-cepat ambil selimut dia, lap dia punya tu, dan kemudian esok tu dia tidur dengan selimut yang basah lah kan. Tidur dengan selimut yang basah, kesejukan. So esoknya dia turun jumpa Nabi Muhammad, cakap cerita semua. Cakap dia untuk mengelakkan macam ni, dia biarlah. Cakap Nabi Muhammad, Rasulullah minta tidur kat atas kan. Sebab saya tak nak seboleh-bolehnya tak nak mengganggu tidur Nabi Muhammad SAW kan. Sebab nak melanjutkan kelancaran Nabi Muhammad tu. Jadi Nabi Muhammad pun tidur kat atas. Ada satu kisah yang dikongsikan oleh Ustaz Abdullah Khairi. Dia kata time zaman Nabi Muhammad SAW tidur di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 7 bulan. Jadi bertukar zaman sejuk ke zaman panas. Zaman panas Nabi Muhammad berpeluh, tidur kat atas, berpeluh, panas kan. Macam aku sekarang ni berpeluh. Okay. Dia tidur and then berpeluh tu menitik-nitik sampai ke lantai, sampai ke bawah tempat si Abu Ayyub Al-Ansari tidur. Jadi apa orang dikatakan peluh Nabi Muhammad ni lebih harum daripada bau kasturi. Bukan macam peluh Amiruddin peluh dia macam Allah. Jadi apa yang Abu Ansari buat, jangan gelak. Dia bau wah wangi. So apa yang dia buat, dia tadah mulut dia menadah peluh Nabi Muhammad SAW. Betapa hebatnya peluh kekasih Allah ni. Kalau peluh Fairuz, sanggup ke kita nak jilat peluh Fairuz? Memang tak sanggup. Jadi bila turun Nabi Muhammad nampak, apa dia ni tengah-tengah ni kan. Nabi Muhammad tanya Abu Ayyub, kenapa kamu tenangan? Ni saya tengah meminum peluh kamu ya Rasulullah. Semoga peluh kamu lebih harum daripada kasturi. Jadi Nabi Muhammad cakap kat situ, dengan apa yang kamu buat, kamu insyaAllah akan bersama-sama saya masuk ke syurga nanti, insyaAllah. Jadi ada kisah yang kedua, berapa minit kan? 1 minit. Kita pasal perang. Okey, kita kisah seterusnya, kisah kekuatan ataupun semangat Abu Ayyub Al-Ansari untuk berjihad ke jalan Allah. Jadi kita terkenal dengan Abu Ayyub ni, dia sentiasa join perang dari zaman Nabi Rasulullah SAW sampai ke zaman Muawiyah. Jadi kita tengok kat situ. Dia terus perang, tapi saya nak highlightkan kat sini pada zaman Muawiyah ni ada mereka menghantar sekumpulan askar untuk menakluk kota Konstantinopel. Jadi kat sini pada ketika itu Abu Ayyub Al-Ansari ni umur 80 tahun. Ada yang cakap menjangkau 80, ada yang cakap 86 tahun, wallahualam. Jadi umur 86. Bayangkan kita umur 86. Tongkat confirm 3-4. Tapi
Abu Ayyub Al-Ansari tetap nak join perang menawan cuba untuk menawan kota Konstantinopel. Dan kalau kita tahu ada yang mengatakan, ada yang bercerita tentang Abu Ayyub tidak sempat join peperangan Konstantinopel, tapi ada yang kata, ada yang saya pun tak tahu lah, ada yang kata sempat kemudian dia meninggal di situ. Tapi setelah dia meninggal di situ, dia ketua perang pada zaman ini Yazid, anak kepada Sayyidina Muawiyah. Dia tanya dekat Abu Ayyub, Abu Ayyub, apa yang kau nak, apa pesanan kau untuk kita orang semua ni? Dia kata, teruslah berperang untuk tawan Konstantinopel ni kan. Atau lepas dia kata tu, ni berdasarkan cerita yang saya baca lah, ada yang cakap, ada yang lain sikit kan, tapi tak tahu lah, saya berdasarkan yang ni. Jadi dia kata selepas dia mengeluarkan kata-kata tu, dia meninggal. Bila dia meninggal, apa tindakan ataupun, dan satu lagi harapan dia minta dia ditanamkan di tanah, di bawah tanah Kedirinya kota megah ni lah, kota Konstantinopel. Jadi itu kisah perangnya. Dah habis lah. Jadi itu sedikit kisah Abu Ayyub Al-Ansari yang saya boleh kongsikan. Dan kita pun dah ketutupan masa. Min, minta maaf Min, kita dah nak habis Min. Allahu Rabbi. Allahu Rabbi. Internet down tu tadi. Dan Alah. jadi apa kisah yang, kita ada dua kisah tadi yang saya ceritakan, kisah perang dan kisah Nabi Muhammad tiba di Madinah dan tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. So apa yang pengajaran yang saya boleh dapat daripada kisah yang pertama, kisah tinggalnya Nabi Muhammad SAW di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, betapa kita boleh tengok betapa cintanya sahabat ni, Abu Ayyub Al-Ansari ni terhadap Nabi Muhammad SAW. Betapa dia cuba untuk mengelakkan Rasulullah terkacau daripada tidurnya. Betapa dia sanggup berkorban apa saja untuk memberikan keselesaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini pengorbanan kita nampak daripada Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi apa yang kita boleh reflect pada diri kita selalu sebut yang kita kata kita cinta Nabi Muhammad SAW, kita sayang Nabi Muhammad SAW. Tapi apa yang kita buat untuk Nabi Muhammad SAW? Jadi kisah yang, bila dulu aku kongsi sikit kisah dulu, aku ada rezeki lah dulu, dia boleh pergi ke Madinah satu ketika dahulu. Jadi bila aku sampai kat situ, apa yang aku rasa bila aku lalu sebelah makam Nabi Muhammad SAW, apa yang aku rasa time tu? Aku tak ada, aku rasa macam, wah aku bangga aku sampai ni, aku tak rasa tu sebenarnya. Aku rasa betapa hina diri aku sebenarnya. Apa yang aku telah buat atas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Apa yang kita seharusnya buat untuk menyambung perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kisah perang, berapa minit kan? 3 minit. Kalau kita tengok, kita sambung ada satu kisah ni, kisah nanti boleh baca sendiri, kisah penghadiahan ataupun Nabi Muhammad SAW memberi hadiah kepada Abu Ayyub Al-Ansari seorang hamba. Tapi Abu Ayyub Al-Ansari berdapat hamba tu daripada ganjaran Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW berpesan kat dia. Dia berpesan, kamu jagalah hamba ni sebaik-baiknya. Sebab saya tengok, aku tengok hamba ni berkelakuan baik selama dia berada dengan aku. Jadi apa yang Nabi Abu Ayyub dapat daripada amanah yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dia dapat faham sebaik-baik apa yang perlu dilakukan sebaik-baik kepada seorang hamba. Walaupun hamba ni dulu kalau dapat dia hamba ni, wah macam dapat Ferrari lah zaman kita ni. Memang kita tak mampu, tapi bila dapat memang patut kita hargai kan. Tapi apa yang Abu Ayyub Al-Ansari buat, dia bebaskan hamba tu. Kerana apa? Kerana apa? Dia yakin dengan ganjaran Allah yang dia tak nampak. Tapi ganjaran yang dia dapat tu dia nampak. Ganjaran Allah yang tak nampak tu lebih besar daripada ganjaran apa yang dia dapat. Okey, tu yang part tu. Kemudian part perang tu, kita tengok pada zaman Muawiyah tu, umur dia dah 80 tahun lah. Kalau umur kita 80 tahun kan, Muhaimin, kalau umur 80 tahun, memang baring macam tu je lah. Apa yang kat tanganmu? Susuk ketiak tu Min. Memang kita dah memang tak, mungkin tak bangun dari katil lah, nak cakap lah.
dah duduk baring tak larat lah. Tapi apa yang dia buat, dia terus berperang, terus usahakan bergerakkan diri dia untuk join perang cuba untuk menawan kota Konstantinopel. Kerana apa? Kerana ada hadis Nabi menyebut apa? Macam mana? Siapa yang tawan? Macam mana? Hadis Nabi Muhammad pasal Konstantinopel yang sebaik-baik. Oh, sebagai umat yang akan membuka Konstantinopel ialah sebaik-baik pemimpinnya dan sebaik-baik tentera. Okey, sebaik-baik umat yang akan membuka kota Konstantinopel adalah sebaik-baik pemimpinnya dan sebaik-baik tenteranya. Mafhum hadis tu lah. Jadi kat situ, apa yang Abu Ayyub Ansari dia dapat dengan hadis tu, satu semangat yang dia sentiasa pegang adalah untuk bersama-sama merealisasikan apa hajat Nabi kekasih Allah ni ataupun Nabi Muhammad SAW yang selama ni kita sebut kita cinta. Kan? Betapa dia cuba sedaya upaya dia untuk merealisasikan apa yang Nabi Muhammad SAW cakapkan. Ada lagi satu hadis menyebut yang mafhum dia menyebut yang pada satu hari nanti, pada akhir zaman nanti pada akhir zaman nanti Islam pasti akan bangkit. Betul. Maafkan saya. Betul. Jadi itu mafhum dia. Jadi kita letak diri kita sama level dengan apa yang Abu Ayyub dengar. Abu Ayyub dengar seruan hadis Nabi, dia cuba nak capai. Kita pun dengar hadis Nabi yang cakap akhir zaman pasti Islam akan bangkit. Kita dengar. So apa yang kita patut buat? Adakah patut kita jadi Abu Ayyub Ansari yang untuk terus berusaha bagaimana macam mana kita boleh pun untuk capai merealisasikan impian Nabi Muhammad SAW, kita punya kekasih Allah, orang yang kita cinta kan. Jadi apa yang kat sini aku nak tunjukkan, kita dah tahu Islam pasti akan bangkit kan. So apa kita nak jadi? Kita nak jadi orang yang berada di barisan hadapan membangkitkan Islam semula, ataupun orang berada di barisan tengah-tengah, di belakang, ataupun tak join langsung. Itu kita kena fikirkan lah, InsyaAllah. Jadi sekian saja perkongsian daripada saya, diri yang hina. Wah. Jadi apa-apa kesilapan saya minta maaf. Pasal masa pun kalau saya terlebih saya minta maaf. Pada yang tak dapat dengar saya minta maaf. Saya akan terus apa-apa boleh WhatsApp saya kan. Saya terus bagi tahu input-input je, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.